Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Penerbit dan seterusnya, para pendengar rancangan Lembayung Al-Quran yang dimuliakan Allah SWT. Kita telah pun masuk ke ayat yang ke-7, ke-8 dan insya-Allah ke-9 daripada surah Yasin. Iaitulah firman Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. Sungguh pasti berlaku perkataan iaitu hukuman terhadap kebanyakan mereka kerana mereka tidak beriman. Sungguh kami telah masang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Kerana itu mereka berkeadaan seperti bertengadah. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekatan dinding, di belakang mereka juga ada sekatan, dan kami tutup mata mereka hingga mereka tidak dapat melihat. Dalam tafsir Nukat Uyun oleh Al-Imam Al-Mawardi, beliau menjelaskan bahawa maksud Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala ini merujuk kepada beberapa perkara. Iaitu yang pertama, kata beliau, ini adalah satu masal, satu perumpamaan yang Allah gambarkan terhadap sikap kaum musyrikin Quraisy yang menolak hidayah. Seperti mana seorang yang telah pun terikat, keadaannya terbelenggu dengan rantai menyebabkan dia tidak boleh bertindak dengan waras. Ini merupakan kata-kata yang dikutip daripada Yahya bin Salam. Pandangan kedua pada As-Suddi bahawa anna nasan min Quraisy i'tamaru bin nabi faja'u yuriduna dhalika faju'ilat aydihim ila anaqihim falam yastati'u an yabsutu ilaihi yadan. Iaitu merujuk kepada satu perkara yang berlaku pada golongan musyrikin ketika mereka cuba melakukan konspirasi kepada Nabi lantaran mendengar Nabi membaca Al-Quran, lalu Allah telah melekatkan tangan mereka itu ke tengkuk-tengkuk mereka, mereka tidak dapat menggerakkannya. Krem. Maka ada juga yang mengatakan bahawa peristiwa yang berlaku kepada Abu Jahal, iaitu beliau berkata dengan sombongnya, kalau aku melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan lakukan begini-begini. Ditunjuk nak cekiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bila Nabi lalu di hadapannya, dia tidak nampak. Orang ramai berkata kepada Abu Jahal, ini Muhammad. Namun Abu Jahal tak nampak Nabi SAW. Dia bertanya, mana dia? Mana dia? Ini juga satu riwayat dikemukakan. Di samping itu, seperti kata Al-Imam Abu Hayyan dalam tafsirnya, Al-Bahrul Muhit, bahawa anal murad bihi ja'alullahu subhanahu wa ta'ala lahum fi an-nar min al-aghlal fi anaqihim wa yakunu al-ja'al huna ma'khuzan min al-ju'ala allati hiya al-ujra. Ini maksudkan kat sini adalah keadaan yang sebenar yang Allah jadikan untuk mereka di akhirat nanti. Iaitulah dengan sebab perbuatan mereka, keingkaran mereka itu, maka di akhirat nanti mereka akan berkeadaan sedemikian. Begitulah kata Abu Hayyan dalam tafsir Al-Bahrul Muhit. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, ini adalah gambaran si kafir yang enggan untuk menerima kebenaran walhal di hadapannya ada bagai-bagai bukti yang dikemukakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka diumpamakan seperti fahum muqmahun. Dalam Kasyaf menggambarkan muqmahun ini seperti unta ataupun kuda yang dibawa pergi ke air dan sepatutnya diminum untuk beri kesihatan, kekuatan padanya, tetapi dia tidak mahu minum. Maka itu panggil sebagai iqmah. Jadi seperti yang telah dijelaskan yang kuliah lalu, ini tamsilan, perumpamaan yang tepat bagi orang yang jahil, yang tidak menggunakan akalnya, terkebelakang dan menutup segala potensi hidayah yang ada pada dirinya, sedangkan dia mendakwa dia insan yang paling maju. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mendengar ayat Quran ini, isma'azat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Bila mendengar ayat Allah SWT ni, dia jadi jijik. Padahal dalam hatinya ada fitrah yang sentiasa mengatakan kepadanya kebenaran untuk diikuti. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, hidayah Allah datang dalam berbagai bentuk. Seperti kisah yang dikemukakan oleh Yahya bin Aktham, seorang qadhi yang hidup pada zaman Al-Ma'mun, di zaman Abbasiyah. Kisah ni disebut sebagai contohnya dalam kitab Dalailun Nubuwah oleh Abu Nuaim. Kisah seorang Yahudi yang berada dalam majlis bersama dengan Al-Ma'mun, khalifah Islam yang terkemuka itu. Bila berada dalam majlis itu, kelihatanlah kata-katanya hebat, pandangannya hebat. Maka Al-Ma'mun datang berjumpa dengan Yahudi ini selepas program berakhir. Dalam majlis raja, tamat, dia pun jumpa dengan Yahudi ini, berkata kepadanya, Fulan, mengapa kau tak masuk Islam, Fulan? Kau orang baik, kau cakap benda semua bagus. Maka jawapan daripada Yahudi ini kepada Khalifah Amirul Mukminin,
Dalam Islam, la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam beragama. Maka lelaki Yahudi ni berkata kepada raja, da'ni wa sya'ni ya amiral mu'minin. Tak apalah amirul mu'minin, biarkan saya dengan cara saya. Islam tak memaksa orang masuk Islam kan. Ni cerita hidayah lah ni. Maka Al-Ma'mun membiarkannya. Setahun lelaki Yahudi ni tidak kelihatan dalam majlis Al-Ma'mun. Sehingga tuan-tuan dan hadirin sekalian, selepas tahun itu muncul Yahudi ni dalam keadaan dia pakaiannya, fizikalnya, penampilannya sudah jadi seorang Muslim. Maka Al-Ma'mun bertanya kepadanya, Fulan, aku cakap engkau setahun lalu ajak engkau masuk Islam, kau tak masuk. Tiba-tiba pada hari ini kau masuk. Kenapa Fulan? Maka Yahudi ni pun bercerita, Tuanku Amirul Mukminin, saya seorang khattat. Khattat ni maknanya seorang kaligrafer. Saya seorang yang cantik tulisan. Maka untuk membuktikan kebenaran Islam ni, saya pergi ke banyak tempat dalam dunia. Dalam negara Islam ini, saya telah pun mengambil kitab Taurat. Kitab saya lah, dia Yahudi. Dan saya pun mengambil beberapa naskah, saya tulis dengan tulisan yang cantik, saya perindahkan dengan zakhrafahnya, dengan tajmil, tazyinnya yang cantik. Maka selepas menulis 3 itu, saya pun mengubah, meminda, membuang sesuka hati saya. Dan saya pun bawa 3 naskah kitab Taurat yang telah dipinda ni kepada beberapa orang ruhban, rahib di kalangan Yahudi. Mereka kagum, impress melihat hasil tulisan yang baru ini. Lalu mereka pun berebut-rebut membelinya, tanpa mengetahui dalamnya telah berlaku penyimpangan, pemindaan dan juga suntingan, buangan sesuka hati saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya pergi pula pada kitab Injil. Saya beli dan saya kopi 3 naskah. Saya buat dalamnya sesuka hati saya. Saya buang, saya pindah, saya tambah, saya reka. Yang tak ada saya masukkan. Maka saya pun berjumpalah dengan padri-padri Kristian dan mencadang ke mereka untuk melihat Injil yang baru saya hasilkan ini, yang baru saya tulis ini. Mereka kagum, mereka beli dengan harga yang mahal. Sama juga dengan apa yang berlaku kepada rahib-rahib ataupun ruhban kepada Yahudi ini tadi. Maka padri-padri ini pun sanggup membeli dengan harga yang mahal kerana tulisan saya memang cantik. Saya periaskan dengan emas, tulisan gold plated cantik. Maka mereka membelinya dengan harga mahal, mereka sanggup bayar. Berebut-rebut. Kenapa 3 saja Fulan? Kenapa tak buat lebih? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka saya pun beli Al-Quran. Saya salin Al-Quran dalam 3 naskah dan saya ubah, saya pindah. Saya bawa pergi kepada, dulu mereka ada nusakh. Nusakh ni kalau kita nak belajar, contohnya nak belajar Sahih Bukhari, kita jumpa dengan seorang pencatat. Kita minta dia untuk salin kitab yang kita nak belajar tu, Sahih Bukhari tu. Tolong salinkan. Maka zaman dulu tak ada matba'ah, tak ada printer. Maka orang yang tulisannya cantik ni biasanya dia bekerja untuk menyalin buku yang kita beri kepada dia exactly. Maknanya 100% dia akan nakalkan. Maka saya pun bawa Quran yang telah saya ubah dalamnya itu kepada seorang daripada karangan orang biasa-biasa yang kerjanya tulisannya cantik. Dia bukan orang alim, kerjanya menyalin buku. Saya bagi kepada dia kitab Al-Quran ni. Saya kata kepada dia, Fulan, tolong tulis Quran ni ikut apa yang ada ni. Bimujarad an yatasaffah al-mushaf, sebaik saja dibuka Quran yang telah saya pindah itu, di muka pertama dia ambil Quran itu, dibalingnya ke dinding. Kau jangan Fulan, ini Quran kami, jangan kau ubah dia. Kau Yahudi kan? Kenapa kau begini? Orang bunuh kau nanti Fulan. Terkejut saya mendengarnya. Padahal dia bukannya seorang pemimpin Islam pun. Dia hanyalah seorang kerja dia macam kerani. Macam orang yang tulisan cantik ni, kita minta disalin balik semula. Itu belum lagi dibuka muka kedua, ketiga, memang dibunuhnya saya kalau dibuka nanti. Dia ambil Quran itu, dibalingnya ke dinding. Terkejut saya. Dia kata, Prasin, kau jangan buat begini, nanti orang bunuh kau nanti. Baik kau berhenti, pergi bakar Quran ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkejut saya, Amirul Mukminin. Mulai hari itu saya bertambah yakin kebenaran Islam. Ni cerita orang dapat hidayah, tuan-tuan. Maka Yahya bin Aktham rahimahullah, ini merupakan seorang qadhi yang terkemuka pada zaman Abbasiyah. Maka Yahya bin Aktham ni, dia pun pergi menunaikan ibadah haji pada tahun itu. Jumpalah dengan seorang muhadis yang terkemuka, alim yang hebat, namanya Sufyan bin Uyainah di Arafah, di Mekah. Dia berkata kepada Sufyan bin Uyainah, ayuhal alim, tuan guru, saya melalui pengalaman ni di Baghdad, ada seorang Yahudi masuk Islam. Dia seorang khattat. Dia masuk Islam kerana dia menulis Al-Quran dan dia cuba pindah. Orang yang mengetahui itu orang biasa-biasa je, nak bunuh dia, terkejut dia. Sedangkan dia buat begitu kepada kitab Taurat juga Injil, maka tak ada siapa pun yang
tahu pemindaan berlaku dalamnya. Maka kata Sufyan bin Uyainah kepada Yahya bin Aktham Al-Qadhi yang hebat ni, yang faqih ni, apa yang kau pelik? Kan Allah ada sebut dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat ke-44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Kan ada ayat ini. Apa maksudnya tuan-tuan? Sungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang mengandung hidayah dan cahaya yang menerangi. Dengan kitab itu, para nabi yang menyerah diri kepada Allah menetapkan hukum bagi orang Yahudi. Rabbaniyun, iaitu ketua-ketua agama dan penita-penita mereka, kerana mereka diamanahkan untuk memelihara dan menjalankan hukum-hukum daripada kitab Allah itu. Dan mereka pula menjadi saksi terhadap kebenarannya. Maka jangan kamu takut pada manusia, tapi hendaklah kamu takut kepadaku. Jangan kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, kerana mendapat rasuah, pangkat dan lain-lain keuntungan dunia. Sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah ditetapkan Allah, maka mereka itulah orang yang kafir. Kan Allah janji kitab kita sebagai orang beriman. Engkau baca kan dalam firman Allah melalui surat Hijr. Apakah yang dijanjikan oleh Allah, tuan-tuan? Janji Allah SWT dalam ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Iaitulah, sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami meliharanya. Kata Sufyan bin Uyainah kepada Yahya bin Aktham. Kita menceritakan tentang soal hidayah, tuan-tuan. Hidayah adalah satu perkara yang kita kena usahakan. Yang betul anak-anak kita belajar di sekolah, tapi sejauh mana usaha kita untuk memastikan kesuburan akidah yang ada dalam dirinya. Kalau kita mengkaji Al-Quran ni, seperti kata Al-Imam Az-Zarkashi dalam Al-Burhan, kitab yang penting untuk kita baca ni, tuan-tuan ya, bahawa Al-Imam Az-Zarkashi menyatakan dalam kitab beliau, Imam Badruddin Muhammad Az-Zarkashi ni menulis di awal-awal kitab beliau tentang Al-Burhan ini. Beliau berkata bahawa dalam Al-Quran ini ada 77,450 ilmu. Dan sebanyak itulah hidayah Allah SWT. Allahu Akbar. Saya ulang balik ya. Beliau mengatakan bahawa dalam Al-Quran ini, seperti kata Al-Qadhi Abu Bakar bin Arabi, ada 50 ilman wa 400 wa 7,000 ilm wa 70,000 ilm. Maksudnya 77,450 ilmu. Sebanyak kalimah Al-Quran. Dan terbahagi kepada beberapa bentuk. Iaitu yang pertama dalam Al-Quran ini adalah penekanan aspek yang dipanggil sebagai, iaitu ulumul Quran ni ada 3 bentuk, kata beliau. Yang pertama tauhid, yang kedua tazkir, yang ketiga ahkam. Tauhid maknanya akidah. Kan itu Allah menyatakan wa ilahukum ilahun wahid. Itulah tauhid keseluruhannya dari sudut zat Allah, sifatnya dan juga af'alnya. Kemudian dalam Al-Quran juga ada bahagian tazkir. Contohnya bila Allah SWT menyatakan dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-55, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan yang itu akan bermanfaat kepada orang beriman. Dan yang ketiga iaitu berkaitan dengan ahkam. Iaitu kata-kata beliau ni, Quran dibangunkan di atas 3 perkara, tauhid, tazkir dan juga ahkam. Ahkam ni apa pula? Contohnya dalam surah Al-Maidah ayat ke-49, wa anihkum bainahum. Hendaklah mereka menunaikan hak Allah SWT di sudut hukum hakam yang telah ditetapkan olehnya. Maka muslim-muslimat, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, inilah di antara perkara yang ditamsilkan oleh Allah untuk kita faham bahawa sikap orang yang tidak mahu beriman itu adalah seumpama orang yang begitu keadaannya terikat, yang kita panggil sebagai isti'arah tamthiliyah tadi, bagi menggambarkan. Kerana dalam Quran bila kita baca, kita kena ingat ada perkara-perkara semikian. Macamlah seseorang berkata kan, fulan masuk Islam. Masuk Islam. Islam ni benda ya, satu rumah untuk dimasuki ke? Ataupun kita mengatakan bahawa fulan memeluk Islam. Memeluk di pokok ke? Atau tiang ke? Ini bahasa. Tutup pintu cepat. Nanti aircon keluar. Aircon tu ada kaki kena keluar, tuan. Maka ini perkara yang kita kena kaji bila membaca Al-Quran. Satu aspek yang kadang-kadang ditinggalkan mengakibatkan kita tidak faham. Tadabbur itu tidak akan berlaku, tuan-tuan. Kata Syekh Hasanah Banaka Al-Maidani, seorang ahli tafsir terkemuka dengan kitab beliau Qawaidul Amthal Tadabbur
kitabillahi azza wa jal, untuk tadabbur Al-Quran itu yang paling penting sekali, mesti kita memahami apakah perkara-perkara asas yang ada dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan cerita yang saya bawa tentang Yahya bin Aktham ni tadi berguna untuk kita memahami, supaya kita menggunakan akal kita untuk berfikir dan ambillah peluang selagi ia ada untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. InsyaAllah nanti kita akan lihat lebih lanjut dalam ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.